Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar-pelajar tingkatan 1, terima kasih yang tahniah kerana menonton. Siapa yang belum subscribe, please subscribe ya. Okay, so make sure betulkan niat belajar lillahi taala. Make sure you have to have this book in front of you. Dan kita adalah dalam bab ke-9, muka surat. Okay, saya actually bila bab 9 tu saya suruh awak buat latihan, and I hope you try. Kalau tak cuba nanti macam rasa faham tapi bila buat tak ingat ya. Okay, so in page I told to do page 209 latih diri 9.2b, itu patutnya mudah aja. Kemudian page 210 latih diri 9.2c, kemudian saya suka buat latih diri 9.2. Okay, I select, saya pilih mana-mana yang saya rasa macam mungkin awak ada masalah sikit ya. So latih diri 9.2c tu, okay, itu saya tak tunjuk sebab itu agak mudah, cuma awak kena tahulah. So kita dapati bentuk segitiga PQS apa. Kalau dah tahu bentuk dia, that means itu adalah segitiga sama kaki. Bila sama kaki, sudut di P dan sudut di S macam mana? Sama ya. So bila sama, that means 2x tambah 68. Untuk segitiga, okey, ialah 180 ya. 2x tambah 68, 180, habiskan. And kemudian untuk Y, kalau dah ada X dah ada nilai, 68 ada nilai, 24 ada nilai, segitiga besar tu, Y adalah 180 tolak nilai X yang dah dikira, nilai 68 dan tolak 24. Awak akan dapat jawapan. Untuk nombor 2 pun, kita akan dapati kena kenal dulu jenis triangle, jenis segitiga apa. Bila dah kenal, kita senang nak kira. Okay, so untuk nombor 2 tu kita akan dapati X tu senang je lah. Nampak tak? Dia garis 2, garis 2, garis 2. Tunjukkan dia segitiga sama sisi, bermaksud 180 bagi berapa? Bagi 3 ya. Once dah bagi 3, nak cari Y, diberikan 118 tu sebahagian daripada segitiga apa? Segitiga sama kaki. So bermaksud 180 tolak 118, dapat jawapan bagi 2 lah. Sama kiri kanan. Okey, boleh tahu yang kaki dekat 118 sebelah tu berapa nilai, dan sudut Q yang ke arah R tu adalah 60. Cari Y, 180 tolak 2 tu lah, kan? Should be easy. Okay, in page 211, nombor 3 pun saya rasa saya tak tunjuk sebab ini pun agak mudah. Mungkin saya tunjuk 4 dan 5 ya. 4, 5 pun tak susah, tapi kalau awak cuba should be dapat ya. Kena guna ilmu yang sebelum tu lagi kalau nombor 4 sebab ada garis selari tu. Okay, nombor 3 tu kita nak cari X. Kita perhatikan PSQ ni segitiga apa? Segitiga sama kaki, bermaksud 68 tu kemuncak dia, X tu akan sama nilai, sudut X sama nilai dengan sudut di P. So that means 180 tolak 68, dapat jawapan bagi 2 ya. Itu adalah X ataupun X sama dengan 2X sama dengan 180 tolak 68. So X bagi 2 lah. Okay, once you get X, segitiga bertentang sudut ya. So that means sudut Q tu belah atas X, belah bawah pun X jugalah. So dah dapat nilai X, tahu X, kita berdapati tambahkan sudut DQ iaitu X tambah 62, dapatlah Y. Sebab hasil tambah 2 dalam sama dengan luar ya. Sudut pedalaman 2 tu ditambah sama dengan sudut keluaran Y. Okey, nombor 4 saya akan lukis. Kita akan dapati ada garis lurus. Okey, kita ada A, B, C dan D agak jauh. Dan kita ada, ini adalah selari, B dengan C selari. Okey, so kita dapati ini selari. And then kita dapati ini adalah segitiga. Segitiga saya kurang betul sebab dia adalah obtuse ataupun segitiga cakah ya. Bersudut cakah. This is X and we are supposed to find Y nanti. And then Y adalah di sini. And then dia bagi sini. Okay, this is apa? Segitiga sama kaki ya. Saya boleh lukisan kurang tepat sebab freehand. Okay, so untuk cari X kita akan dapati bila 36 sama kaki, ini juga adalah 36. So X adalah segitiga adalah 180
tolak 36 tambah 36 adalah 72. So awak akan dapat 108 untuk X. Okey, dan for X, now nak cari Y, kita akan dapati kita boleh guna F yang songsang ni, 36 ni, ataupun kita guna F yang macam ni. Ingat tak? Yang selari, bermaksud Y juga terletak di sini. Betul tak? Ketiak dia, ketiak di sini, ketiak di sini. So that means Y adalah 180 tolak 36. So awak akan dapat 4. So 144, ya. Dan with number 4. So kau tengok tak susah sangat kan? Kalau saya ambil laju, because patutnya some of you dah buat dah. Dah dapat jawapan pun. Saya cuma cuba nak bantu baginya rasa ada problem sikit. So lepas saya buat laju-laju. So siapa yang masih tak faham, okey, reverse balik dan tengok balik. Dah faham tak apa, teruskan saja. Untuk kita lihat nombor 5. Ini nombor 4. Okey, nombor 5 kita dapati kita ada 2 garisan selari juga. Tengok dia gabung banyak teori dalam satu soalan, ya. Ada selari, ada yang pedalaman, ada yang segitiga sama kaki. So untuk ini kita dapati ini adalah macam ini sampai ke B. Ini adalah F. Kemudian ia ada rentas lintang, ya, ni, which is EB. EB ni rentas lintang. Kita ada FA pun rentas lintang, ya. So sini adalah A, diberi sini adalah 20 dan sini 98. Sini adalah Y yang perlu dicari, sini adalah X yang perlu dicari. Dia suruh cari X dan Y. Okay, so so kita dapati ini bentuk apa ni? Z tertongging ni kan? Z tertongging. So sudut selang-selik. Ini 20, ini 20. Lane 20 cari X adalah mudah lah. X adalah garis lurus. Garis lurus ni kan, 180 tolak 20 dapat 160 darjah. Okay, so cari Y pun senang je lah. Nampak je complicated. Cuma sebab kena guna ilmu yang Z tu. Okay, nampak complicated. Nak cari Y senang je lah. 180 segitiga ni. Okay, tolak ini, tolak ini. Tolak 98 darjah, tolak 20 darjah. Kalau stuck tak jumpa ini, itu yang susah dapat Y pun. So boleh kira sendirilah. Okay, so that is number 5. Okay, in page so habislah. So 9.2 tadi, nombor 1, 2, expect you know how to do, basic aja. Okay, nombor 3 tadi saya terangkan juga. Nombor 4, nombor 5 saya lukiskan. Nombor 3 terangkan saja. Okay, hitung latih di diri 9.2 tu, C tu dah siap dah. Dah saya tunjuk, dah beritahu pun secara lisan cara nak buat. Okay, today kita masuk page 212, 9.3. Selepas belajar segitiga, sekarang ni belajar sisi 4 pula. So, segitiga kita tahu pedalaman dia 180. Ada banyak jenis segitiga, ya. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sudut cakah, segitiga sudut tirus, segitiga segitiga tepat, ya. Segitiga tepat 90 darjah, ya. Okey, kita lihat pula sisi 4, sudut pedalaman dan sudut keluaran. Dia tanya apakah sifat sisi 4. Dia suruh buat aktiviti, so tak apa, kita tinggalkan. Kita lihat terus muka surat 213. Kita lihat satu persatu, dan 213 tu jenis-jenis sisi 4. So kita ada banyak jenis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama, segi 4 tepat. Bila tepat, dia ada 2 yang selari. Okey, ini pun selari. So kita dapati bila ni selari ni sama panjang, ya. Sama panjang, yang ini sama panjang dengan ini. Okey, yang ini sama panjang dengan ini. So bilangan paksi simetri yang boleh kita lipat, ini lipat ke sini jadi 1 garis putus-putus, ya, paksi simetri, dan 2, ya. So jadi paksi simetri juga. Nak lipat macam ni tak boleh, ya. Ni akan jatuh ke sini. Tak percaya, cuba ambil kertas
A4 pun boleh lipat tengok. Tak boleh cuma 2 saja paksi simetri. Sisi 4 sama. Dia sama je. Bila dia sama je, memang kita akan dapati ini selari dengan ini selari dengan ini. Beza dengan ini ialah ini sama panjang. Segi 4 sama. Ini segi 4 tepat. Ini segi 4 sama. And then sudut, saya lupa cakap, ni sudut 90, ni sudut 90, sudut 90, sudut 90. Kemudian sama panjang tadi. Okey, paksi simetri, ini 1, ini 2, okey, 2, ini 3, okey, ini 4. Okey, now kita tengok pula, saya saja nak tunjukkan beza Lihat dalam buku, kita lihat yang segi 4 tepat. Okey, saya ulang balik supaya ingat. Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari, bertentangan. Ini dengan ini dengan ini. That's the first one. Semua sudut pendalaman 90. Okey. Dah. Kemudian perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi 2 sama antara satu sama lain, So perpenjuru adalah from corner to corner. Sudut ke sudut, ini perpenjuru. Adalah sama panjang. Ini satu perpenjuru, dan ada another perpenjuru. Sama panjang membahagi 2 sama antara satu sama lain. Okay, ni boleh kita terbalikkan. Dia memang letak atas ni boleh kau terbalikkan untuk perpenjuru. Untuk paksi simetri tak boleh. Kita lipat terus, bukan potong. Ni kau potong boleh lah kan, tetap super je bentuk dia. Okey, bilangan paksi simetri untuk segi 4 sama. Ini segi 4 tepat. Ini segi 4 sama. Okey, kita berarti ada 4 paksi simetri tadi. 1 paksi simetri 1, 2 paksi simetri, 3, 1, 2, 3. Ini 4 ini. So ada 4 paksi simetri. Semua sisi sama panjang. Okey, sama. Kemudian pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Ini selari ini selari dengan ini. Kemudian semua sudut pendalaman 90. Pun saya lupa nak lukis. Okey, 90. Perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi 2 sama serenjang antara satu sama lain. So perpenjuru adalah sama panjang. So penjuru ni ke penjuru ni, penjuru ni ke penjuru ni, dia membahagi 90 darjah kat sini. Itu maksud dia. Bahagi 2 sama serenjang antara satu sama lain. Okey, now kita compare segi 4 selari dengan rhombus pula. Nama pun selari. So dia kena ada selari. Okey, segi 4. Wah. Segi 4 selari. So ini selari dengan ini selari dengan ini. Okey, so ada tak paksi simetri? Cuba lipat. Kalau lipat macam ni, ini jatuh kat sini. Ini jatuh, ini tak sampai. Okey, so tak ada. Zero. Dia punya garis selari equal to 0. Tak ada. Lipat macam ni pun tak boleh. Okey, lipat macam ni pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada paksi simetri. So kita berarti pasangan bertentangan sama panjang selari. Betul, selari sama panjang juga. Ini selari sama panjang juga. Sudut bertentangan adalah sama. Bezanya ini dengan ini. Banding dengan segi 4 tepat tadi, ini dengan ini yang sama, tapi tak sama dengan ini dan ini. Ini dengan ini pula yang sama. Okey, yang bertentangan. Ini adalah sama pula kan. Okey, kemudian perpenjuru membahagi 2 sama antara satu sama lain. So perpenjuru corner to corner. So dia bahagi bagi 2. Okey, now look at rhombus. Macam ni juga tapi dia sama panjang. Okey, ini adalah rhombus. Okey, rhombus ni kita akan dapati sama segi selari ini. Okey, ini sama panjang, ini sama panjang. Tapi kita dapati keempat-empatnya sama panjang berbanding dengan ini. Itu beza dia. Ini panjang, ini pendek. Ini sama panjang. Okey, itu beza. Then perpenjuru kita dapati dia bahagikan 90. Okey, itu perpenjuru. Paksi simetri kita dapati ada 2. 1, 2.
2. So paksi simetri ada 2. Paksi simetri ada 2. Sisi sama panjang dah. Kemudian pasangan sisi bertentangan selari dah. Kemudian sudut bertentangan sama. Okey, sudut ini dengan sudut ini sama. Itu sama dengan ini ya. Sudut ini dengan sudut ini adalah sama. Perpenjuru membahagi 2 sama serenjang antara satu sama lain. Ini 90. Ni tak ya. Ini 90 ya. Okey, kita lihat satu lagi, dua lagi, trapezium mengalir layang. Trapezium, ciri dia ada selari, tapi tak sama panjang. Kalau segi 4 selari dengan rhombus, dia sama panjang. Ni tak sama panjang selari tapi tak sama panjang. So this is rhombus. R-O-M-B-U-S rhombus. Bahasa Melayu tak ada H. R-O-M-B-U-S, rhombus. Rhombus ada tak paksi simetri? Nak dapat macam mana? Paksi simetri 0. Tak ada langsung. Okey, ciri dia ini selari dah. Kemudian tak ada apa yang lain ya. Ini ikut suka je lah. Straight ke, tepi, sengit ke, boleh. Itu trapezium. So dia paling unik, paling lain. Sebab dia satu je ciri dia, ini selari, tapi tak sama dan sebagainya lah. Tak ada paksi simetri pun. Okay, last is lelayang, kite ya. Apa biasa main lelayang kot masa kecil. Okay, so kita pasti ini pun special juga sikit. Tapi kita biasa main tak rasa special sangat. Paksi simetri dia boleh lipat macam ni je. Ada satu. Kemudian ciri dia, ini sama panjang dengan ini sama panjang dengan ini. Itu sebab boleh terbang. Kalau saya ingat tak boleh terbang. Dan sudut ini dengan sudut ini adalah sama. Kalau apa saya tertinggal, kita lihat dalam sifat geometri. Dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. Ini sama panjang. That's first. Second, mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Sepasang je tahu ini dengan ini. Okey. Ini tak sama ya. Ini dengan ini tak sama ya. Okey, satu daripada perpenjuru membahagi 2 sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Okey, so perpenjuru corner to corner membagi serenjang ya. Alhamdulillah. Satu daripada perpenjuru membahagi 2 sama sudut pada bucunya. Perpenjuru, so ini ke ini bagi 2 ya. Okey, look at latih diri 9.3a. Terangkan sifat sepunya bagi rhombus dan segi 4 sama ya. So sifat sepunya yang sama-sama ada. Rhombus tengok yang mana? Rhombus yang nombor 4 dari atas, yang warna peach tu, dan segi 4 sama. Dia minta apa yang sama. Bila dia kata sepunya, apa yang sama? Okey, dia punya sama ialah semua sisi adalah sama panjang. Paksi simetri tak? Apa lagi? Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Okey, itu sama. So 2 dah sama. Yang ketiga, 3 sudut pendalaman tak, sudut bertentangan tak. Okey, 2 tu je sama. Ya, perpenjuru membahagi 2 sama serenjang tu tak adalah. So atas dia tapi nanti kejap ya. Atas perpenjuru bagi segi 4 sama adalah sama panjang. Ini perpenjuru bagi tak sama panjang. Tak sama panjang ya. Dia punya perpenjuru. Okey, 2. Terangkan sifat geometri suatu segi 4 tepat berbanding dengan segi 4 selari. Terangkan sifat geometri suatu segi 4 tepat yang atas berbanding dengan segi 4 selari. Okey. Sifat geometri dia. So berbanding. So memang kita dapati segi yang sama. Yang sama adalah kedua-duanya mempunyai pasangan sisi bertentangan dan adalah sama panjang. Itu first. Itu yang sama ya. Kemudian okey, yang 2 lagi tak sama ya. Dapati yang pertama again saya terangkan, pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari bagi kedua-dua bentuk. Manakala sudut pendalaman semua tidak sama, sebab segi 4 tepat semua sudut pendalaman 90, manakala segi 4 selari sudut bertentangan sahaja sama.
Satu lagi kita dapati penjuru adalah sama panjang bagi segi empat tepat, manakala segi empat selari kita dapati tak sama panjang, tapi membahagi dua antara satu sama lain. Segi empat tepat pun membahagi dua lah. Okay, dan with 9.3a kita lihat sebelah. Kita lihat seterusnya muka surat 213. Dia suka berbincang dan terangkan sama ada setiap pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Segi empat sama juga ialah rhombus. Segi empat sama juga adalah rhombus. Tidak sebab ada ciri yang tak sama. Dia yang samanya segi sisi dia semua sama panjang je. Yang lain tak. Kemudian trapezium mungkin mempunyai pasti simetri. Tak ada. Cubalah buat bentuk trapezium kat kertas, lipatlah macam mana pun, dia tak boleh jatuh antara satu permukaan satu lagi. Okey, kita lihat muka surat 214. Bagaimanakah anda menentukan sudut pedalaman dan sudut keluaran sisi 4? Okey, so kita tinggalkan aktiviti, kita lihat terus muka surat 215 hasilnya. Okey, apa yang dapati daripada aktiviti penerokaan 5? Pertama, okey, hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi ialah 360. Okey, cuba saya buat segitiga. Berapa ini tambah ini berapa? 180. Betul tak? Saya buat satu segitiga satu lagi. Okey, ini tambah ini 180. Betul tak? So ada dua kan? So 180 darjah darab 2 adalah 360 darjah. So hasil tambah ini adalah 360 hasil tambah sudut pedalaman, di dalam semua pedalaman, sudut pedalaman bagi segi 4 adalah 360 darjah. See? That's the first one. B, kedua, dia kata hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi 4 ialah 150. So, saya ambil gambar ni juga. Saya sambung. Kalau ini dengan ini adalah hasil tambah ni adalah hasil tambah, hasil tak tulis, hasil tambah bersebelahan adalah 180. Sebab garis lurus kan, kita belajar sebelum ni. Garis lurus ialah 180. Okey, ketiga, sudut bertentangan dalam segi 4 selari atau rhombus adalah sama. So, kalau ini segi 4 selari, ini dan ini sama. Ini 90, 90. Ini 90, ini 90. Tapi kalau kita dapati, dikata bentuk apa tadi? Rhombus. Bertentangan je sama juga. Ini sama dengan ini sama dengan ni. Itu maksud dia. Okey, faham tak? Kita lihat C. Kita ada sisi 4. Ini saya buat sisi 4 selari. Sisi 4 tepat. Gambar tu dia buat segi 4 yang tak sama langsung sisi dia, yang dekat C tu ya. So A tambah B tambah C tambah D, dalam dia mesti 360 ya. Kalau saya buat saya ingat pun nak say tak macam dia lah, tak sama ya. Okey, so dapati kita ada dua segitiga. Ni 180, ini pun 180. So tambah-tambah 360, sama je. Okey, yang kanan tu kita tahu dah, P dengan R bertentang sama, S dengan Q adalah sama. Okey, contoh 5. Dalam setiap rajah yang berikut, PST ialah garis lurus. PST garis lurus, both A dan B. Hitung nilai X dan Y. X senang je kan? Sebab TSP tu garis apa? Garis lurus. So dapat X, garis lurus ialah 180. Tolak 100, dapatlah 80. Okey, once dah dapat X, kita ada segi 4. R, S, P, Q. X dah tahu 80, P ialah 52, Q 145. Macam mana dapat Y? 360. Tolaklah nilai X 52 dan 145, dapat jawapan. Saya tak tunjuk sebab sangat mudah. Kalau tak faham, dengar balik, tengok, fahamkan balik ya. Sebab esok patutnya dah tahulah. Kalau tak boleh buat lagi, tak nak kata lah, dah nak habis dah bab ni.
X tu kan, garis lurus kan, 180 tolak 100. Untuk Y pula, baru belajar hari ni, keempat-empat dalamnya adalah 360. Kalau X dah ada, senanglah cari Y kan, tolak je 360 tolak 80 tolak 52 tolak 145. Untuk B, dia suruh cari nilai X dan Y. Yang tadi kita belajar, apa yang setentang ni? Ni segi 4 selari, setentang ialah Q dengan X. Betul tak? Q dengan S, that means berapakah nilai X? Samalah dengan Q, 42. Dah tahu X, Y sebelah aja. So Y sama dengan 180 tolak nilai X. Saya tak tunjuk lah sebab mudah sangat pada saya. Kalau masih tak ingat yang sebelah tu 180 tu masalah besar. But you have to remember. Kalau tak ingat dalam segitiga 180 pun masalah besar. Kalau tak ingat dalam segi 4 360 hasil tambah pun, kalau tak ingat masalah besar. So kena ingat 3 tu. Ini ketiga ni kena ingat dalam bab ni. Nombor 1 garis lurus. Okey. Lurus, hasil tambahnya adalah ini dan ini adalah 180. Nombor 2 yang paling utama ya, segitiga hasil tambah dalam ni tambah adalah 180. Segi nombor 3 segi 4 tambah ni ini hasil tambah adalah 360. Ini mesti ingat ni. Mesti ingat. Tu asas dia. Tapi yang lain tu adalah macam tak kena tahu segitiga apa, sama kaki ke, sama sisi ke, segitiga tepat ke. Kita tahulah. Kita tak boleh kira juga. Dan yang 3 dulu kena ingat, bentuk F, bentuk Z, F pedalaman, Z adalah selang-seli, kemudian bentuk U ataupun C itu adalah sudut pedalaman. Satu tadi saya kata apa? Bentuk F pedalaman, bukan pedalaman ialah yang ketiga tadi. Sudut apa? Yang F adalah sudut, tiba-tiba pula hilang. Sekejap. Sudut pedalaman. Dah segitiga. Mana dia? Sudut apa? Sudut bentuk F tu adalah itu bab sebelum ni kan, yang bab 8 ya ni. Kita bab 9. So sudut dongak belajar sudut sepadan. Okey, kalau bentuk F tu terbalik ke, tertongging ke, menerap ke, ngelentang ke, F bentuk F tu adalah sudut sepadan. Saya salah istilah, sorry. Kemudian Z ataupun Z terbalik ataupun N terbalik itu adalah selang-seli. Kedua-duanya sepadan, selang-seli sama nilai. Tapi kalau bentuk C betul, C terbalik, U betul, U terbalik, itu sudut pedalaman, hasil tambahnya 180 ya. Lupa pula istilah di sepadan. Okey, so done with page 215. Kita lihat seterusnya page 216. Okey, ini patutnya awak buat tapi saya guide sahaja supaya bila awak buat tak susah sangat. Lain kali mungkin dah buat kat sekolah pun senang je. Okey, tahu tak nak cari 9.3b nombor 1, tahu tak nak cari sudut Q kat dalam? Okey, so bermaksud hasil tambah segi 4 ni 360 tolak 118 tolak 115 tolak 68. Dapat jawapan, dapatlah Q kat dalam. Bila dapat Q kat dalam, macam mana cari X? 180 tolak nilai Q kat dalam, dapatlah X. Okey. Nombor 2, dia nak suruh cari X dan Y. X senang je kan? FED garis lurus, hasil tambah adalah 180. X ialah 180 tolak 96. Dapat X. Bila dapat X, F dah tahu 90. Dalam bagi B tahu tak? Garis lurus juga kan? 180 tolak 84 dapat dalam. So that means nak cari nilai Y. Segi 4 pula dah ni. Y segi 4 360 tolak pedalaman B tolak F 90 tolak X pedalaman E. Dapatlah Y. Okey, so bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4?
Dalam contoh 6 kita lihat ada dua sisi 4 ya, nampak daripada rajah PQRU macam segi 4 sama. Kita kena confirmkan dalam soalan nanti. Kemudian VSQR nampak macam segi 4 selari. We have to confirm from the question. Tak boleh assume. Dalam matematik tak boleh assume sebab tidak ada tanda menunjukkan dia segi 4 sama ataupun segi 4 selari. Walaupun nampak macam. So let's read first. Dalam rajah di bawah PQRU ialah segi 4 sama. Betul dah, confirm lah. Okey, dan QRSV ialah segi 4 selari. Okey, PBR ialah garis lurus, cari nilai X dan Y. Okey, so mula segi 4 sama. Kita ada P U ya, QR. Okey, kita tandakan yang dia adalah sama supaya kita ingat ya. Kalau awak boleh ingat tak payah pun. Okey, penjuru P ke R. Okey, P ke R. Kemudian bertemu di V, Q ke V, itu V menjadi segi 4 selari. Okey, 4 selari. Ini selari dengan ini selari dengan ini. T sini, S sini adalah 72 darjah. Kita dengan Hakim cari nilai X dan nilai Y. Apa lagi nak bagi? Tak ada. Okay, we are supposed to find the value of X and Y. Nak cari X dulu. Nak cari X dulu ya. Ni 90. Ni 72. Ini X. Ini X. QRV QRV. Okey. Sebab ini selari tadi, that's why saya kata penting tak selari tu. Ni selari. Bentuk apa ni? Bentuk Z. So sini juga adalah X. Okey, kita tahu bahawa sudut di setiap segi 4 sama adalah 90. So sudut QRV QVU lah lebih tepat. QRU adalah 90 darjah kan? Sebab segi 4 sama. That means bila ini sama dengan ini perpenjuru, dia bahagi 2. Sebab kalau kita lipat pun ni ke sini, bahagi 2. Maka X adalah 90 bahagi 2 adalah 45 darjah. So we have this 45. Next, we are supposed to find the value of Y. Okay, nak cari nilai Y. Kenapa dia bagi 72? That means 72 ni bukan 72. Ni 45. Ini 72. Ni kita tahu sebab segi 4 selari ni setentang sama. Bila tahu segi 4 selari setentang sama, ini dah tahu dah 45 kalau sama ni 75, boleh cari ni. Ini saya namakan Z. So Z adalah 180 sebab segitiga ini tolak 75 darjah tolak 45 darjah. So menjadi 105 tolak 45 menjadi 060 darjah. So Z 60 darjah. Nak cari Y, therefore Y adalah garis lurus 180 tolak 60 adalah 120. Dan tak samalah. Y, kenapa dia salah?
72, 75 pula dah. Pandai-pandai bertukar. Aduh. Sorry. 72, 75 pula. Ni 72. Okey, bila itu 72 nak cari Z. 180 tolak 45 tolak 72. Okey. Sorry. 5. So 7 minus 4, 3, 1, 3, 5 minus 72. Kita akan dapat, betul kan 72 tadi kan? So kita akan dapat 3 13 tolak 7 adalah 63. 63 Z adalah 63. Therefore Y adalah garis lurus 180 tolak ini 63 menjadi 7. Dah pinjam 7 117 ya. Baru betul. Apa dah terkeliru tadi. Sini 72, tulis 75 pula sini. Tu careless. Human make mistakes. So saya walaupun cikgu, kadang saya buat salah juga ya. Okey. Maafkan saya kalau saya salah ya. Okey, page 1217, latih diri 9.3C. Kemudian you should be trying 9.3C now ataupun sebagai homework. Kalau saya habiskan 7. Kalau habis, kita habis bab ni. Okey, saya tunjukkan yang seterusnya. Latih diri 9.3C tu buat sebagai homework. Nanti saya akan tunjuk insya-Allah kelas masa depan yang akan datang. Cuma cuba dulu sedaya upaya awak. Bila dah dapat, nanti dalam kelas yang dapat, alhamdulillah lah. Kelas yang depan mula saya tunjuk ini tu tak masalah lah. Awak dah tahu dah macam nak buat. Tapi kalau tengok kali kedua pun insya-Allah jadi pengalaman ya, lebih ingat ya. Kita lihat yang seterusnya, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan sisi 4. So let's see this diagram. Contoh 7. Jadi kalau susah sikit yang latih diri 6.3C tu, sebab nombor 1 je nilai 62 darjah. Awak kena guna semua ilmu tentang parallelogram, segi 4 tepat, segitiga. Kalau perlu kalau dia sebut segi 4 tepat tu bentuk yang selari, rentasan lintang, kena guna semua. Nombor 2 pun dia bagi 1 je, 42 je. Awak kena gunakan ilmu segi 4 tepat, trapezium, rhombus. Tak tahu rhombus ke? Dia akan sebut dalam soalannya segi 4 selari ataupun rhombus. Okey, contoh 7 kita lihat gambar rajah dia PQRS. PQRS dan kemudian kita ada kat Q ni atas bentuk apa? Bentuk segi 4 selari ataupun rhombus, saya tak pasti. Kita tengok dalam soalan. Kemudian sambung ke S, segitiga ya. Dia bagi pula ni segitiga apa ni? Segitiga sama kaki, and then dia suruh cari nilai Y, dan diberi sini adalah penjuru ke penjuru. Okay, this is diagonals, penjuru ke penjuru. T dengan U nilai ni 36 darjah. Dia bagikan sini adalah 112 darjah. Sini adalah X. Okey, dalam rajah di atas QRTU. QRTU ialah sebuah segi 4 selari, bukan rhombus. So ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Segi 4 selari, dan PQRS ialah garis lurus. Okey, dia suruh cari nilai X dan Y. Nilai X dan Y sebab dia selari kan. Saya tak tahu sama selari. So bentuk apa ni? Bentuk Z kan? Z adalah selang-seli. So that means X adalah 36 ya. X adalah salah lah, 36 sebab bentuk ni dia selang-seli ini dengan ini. Ini 36. Ini yang sama kan bentuk Z. Okey. So nak cari X adalah garis lurus 180 tolak 112 tolak 36. Kita dapat 180 tolak 8 12 kita tambah pula dah. Betul lah sebab tolak ni. Tolak 8
4148. So menjadi 2, 7 tambah 4, 32. So itu X dapat dah kan. Sebab ini selang-seli tadi, ini dengan ini sama. Okay. Then seterusnya nak cari Y. Ini selang-seli juga, nampak X dengan X yang sama. So X 32, ini 32. Kemudian okey, yang penting ialah bentuk F ni. Sepadannya ini dengan ini adalah sama sebab X 32. So ini dengan ini adalah sama. Sudut TRS adalah sama dengan U sudut UQS. Ini sama dengan ini. Okey, ini sama dengan ini. Bermaksud sudut R ini adalah 36 tambah 32 menjadi 68 kan. Dan ini 68 bentuk apa? Segitiga sama kaki, ini juga adalah 68, right? So therefore Y adalah segitiga 180 tolak 68 tolak 68. So 180 tolak tambahkan 2, 16, 1, 12, 13. So menjadi 4, dah pinjam 4 ya. So 44 darjah. Faham tak? Okay, so you do page 217 as homework and also page 218 as homework ya. Nanti saya tunjukkan lah insyaAllah. Yang sebenarnya agak-agak susah. Mungkin 1, 2 tu tengoklah. Kalau saya rasa, kalau macam mungkin saya terangkan dan kemudian, tapi cuba dulu page 218 tu. Kita ada latih diri 9.3D tu, nombor 1, nombor 2. Mahir diri 9.3, 1 dan 2 agak mudah. Okey, nombor 3 dan 4 tu mungkinlah saya terangkan, tapi cuba dulu ya. Okay, so that's all. Thank you for watching and also please subscribe kalau belum. Okay, so also pesanan saya as usual, jaga solat ya, 5 waktu sehari. Sebab yang tu yang Allah akan tanya dulu akhirat besok. Yang penting kita berjaya, bekas dekat di dunia juga di akhirat. Okay, so and also taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa, terutama ibu ya. Hadis Nabi 3 kali taat ibu bapa ya, selagi mereka tak suruh pada maksiat. Hormati guru-guru, mudah-mudahan berkat ilmu awak dapat tu boleh digunakan sampai bila-bila dunia dan akhirat, dan kemudian dapat pahala juga cikgu-cikgu awak. Hormati guru yang lebih tua, saya yang lebih muda. Also jangan lupa doakan saudara seakidah kita yang sedang sedang cuba dihapuskan oleh pihak satu lagi. Boykot, mana boleh boykot. Sedekah, derma, infak. Kalau ada tak banyak pun, sikit pun, lama-lama jadi bukit kan. Okay, so that's all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.